Assalamualaikum, kami daripada Bros Gang TV. Korang mesti macam pelik kenapa kita orang hari ni 3 orang tengah lepak santai dekat sini and buat video. Macam korang pun faham, kita orang ni buat based on real life. Ada jugalah yang kita terima komen-komen ataupun DM, korang ni asyik tanya orang tu orang ni, korang tak nak share cerita-cerita korang. Kadang-kadang kita orang bukan tak nak share pasal kita orang. Kita orang nak ambil kisah orang lain untuk jadi pedoman untuk korang. Tapi kali ni disebabkan orang minta macam tu, so kita santai-santai. Kita tak ada tapis lah sebab kita memang biasa borak hari-hari. So mesti kita akan terlepas. Bodoh lah kau. Macam sial tu. Itu memang akan ni, so kita minta maaf awal lah. Tapi before that, Arif, Khalid, Anik, jangan lupa baru nak interview. Baru nak introduce. So apa kita nak buat? Kita buat apa? Sekarang Stick to object. tapi aku tahu komen akan tanya Rik, mana lagi 2 orang? Diorang tu ada. Diorang ada, tapi diorang tak pakai baju, tak boleh. hari ni off day. Hari ni off day. Kita pun dah introduce, korang pun kenal kita orang siapa. So hari ni yang nak bercakap, yang nak lepak santai hanyalah kita bertiga. So kita fokus pada kita bertiga saja. So, tapi lepak santai ni ada dia punya input dia lah. Input dia which is korang boleh ambil jadikan korang punya pengajaran lah dalam hidup. Sebab kita orang pun ada bad things dalam hidup kita orang. Betul. Ada je benda yang buruk jadi kat hidup kita orang. So kita nak output kat korang. Input output. So kita dah introduce apa semua. Kita nak start dari mana ni sekarang? So start, kita tak pernah buat macam ni. Ya, so dia jadi macam awkward lah. Dia macam awkward. Kalau kita orang kalau belakang kamera buka tak ada hal, tapi kaki semua angkat lah. Tapi ni sebab ke depan korang kan, ada yang korang haters, ada yang haters tengok ni, kita tak tahu. Tapi kita nak start pada mana? Serius. Lat talilat. Lepas tu lepas lat talilat siapa ganjil tu dia start dulu. lat tali tamplong. Tak ada, aku nampak. Sumpah tak? Aku nampak kau macam Mana ada, aku cakap kali foto. siul. Banyak kali. Saya lah, kali lah. Aku dah. Kau menang nombor 2 ke? Dah kalah 2. Oh ya? Kalah 2. So dia kat kampung pun lain. Tapi tu lah, untuk segmen hari ni kita Kita buat apa? nak cerita pasal apa? Kita cerita pasal kegembiraan ke, kesedihan ke? tak kisah benda tu gembira ke sedih. Janji benda tu yang boleh orang dengar, orang macam, "Ish, aku pernah ada benda ni, so aku tak boleh buat benda ni." Pengalaman dia. Takkan So, aku tak ada. mana general lah, kita general lah. Takkan tak ada cerita-cerita dalam hidup kan? Aku tak pernah bercinta lah. Start. Cerita lah? Okey, tak apa, kita tunggu dia lagi. Kau cerita je apa yang kau dah lalui, benda yang kau pernah depress. Okay. Aku tahu kau pernah depress. So kau kena cerita kat diorang apa yang masa kau depress tu, sebab dia macam mana kau dapat survive daripada benda-benda tu. Tapi tu lah, cakap pasal depress kan, panjang tu sebenarnya. Tapi aku pendekkan lah, santai lah. Sebab semua depress kan. Kau pun pernah ada depress, dah depress, semua ada depress. Macam contoh kadang-kadang kita depress sebabkan life lah. Macam aku dulu, lepas aku SPM, kita mesti nak share duit tu. Kan? Kita nak share duit kan. Lepas SPM, aku tahu, ini kerja, ini apa semua, ini apa. Ini masuk universiti. Sudah, kita pun nak juga masuk universiti. Macam mana ni, universiti tak dapat lagi. So kita dah sedih kan. So, itu tak apa, itu macam dia punya stage first level lah. Dia baru macam sedih. Dia belum sampai bila dah masuk belajar, kita ada perasaan lain pula. Macam soalan kau tadi tu, sebenarnya general lah, tapi aku nak cerita sikit lah. Macam kesan dalam hidup aku yang membuatkan aku rasa macam ada certain thing yang membuatkan terkesan kat aku sampai sekarang lah. Macam contoh, sebenarnya background family tu. Aku tahu Rik cerita tu Rik. Kau kena cerita daripada mula, daripada Aku tak tahu. daripada kita lepak ni. Daripada kita lepak tepi jalan dah dekat Atini semua kat BND semua. Okay guys, so minta maaf sebab kita punya borak ni kita santai. So kita isap rokok. So kepada korang yang 18 tahun ke bawah, jangan ikut apa yang kita orang buat lah. Benda ni memang salah. Okay, background life aku sebenarnya tak ramai orang tahu lah. Member aku pun ada certain member yang tahu, ada certain yang tak tahu. So basically macam aku perasan hidup aku terkesan apabila mak ayah macam bercerai apa semua. So aku ada parent yang broken lah, yang broken family sebelum ni. Macam contoh aku nampak masa time aku kecil dulu, masa aku time anak tunggal dulu, masa first dulu, aku tengok mak dengan ayah aku ni dia background berbeza. Ayahku dia datang daripada golongan orang-orang yang miskin lah, bukan yang miskin lah, orang sederhana lah, orang yang biasa. And then dia more kepada Islamic punya side. And then macam mak aku pula dia more kepada background yang businessman, yang buat jual. Atuk aku. Atuk aku tu kira buat background family dia orang lah. So macam yang ni buat business, yang ni yang biasa. So apabila ini aku cerita berdasarkan apa yang aku nampak, pengalaman aku lah. So apabila aku tengok diorang berkahwin, so bila aku dilahirkan sebagai seorang anak, so aku nampak dua tu macam ada benda yang something wrong. Maknanya macam contoh, aku bagi contoh. Ini bukan nak burukkan siapa. And aku sayang dua-dua. Mak aku sayang, bapak aku sayang. Cuma kita nak cakap bahagian yang macam part-part yang kita boleh belajar. Macam contoh yang kita boleh repair. Yang kita boleh repair. Macam contoh sekarang apa yang aku nampak dulu, kalau aku imbas balik, family kekurangan financial. Macam
tak ada duit. Source yang pertama sekali yang aku nampak ialah masalah duit. Apabila kita ada masalah duit, dia akan automatik ada masalah lain kan. Bila masalah duit ni dia akan jadi tak happy. Dia akan jadi bergaduh. Macam-macam hal akan jadi. And basically dekat situ kita boleh nampak even though duit pun masalah jenayah. Betul kan? betul. Orang rompak, orang ugut apa semua kan. Sebab tu aku pakai ni. Jadi kena sama lah korang. Okay, aku sebenarnya tak nak cerita pasal ni, tapi aku nak cerita supaya kita sama-sama belajar daripada apa yang kita nampak. And then bapak aku ni, dia try macam-macam dalam hidup dia untuk Try business lah. Try business. Dia pernah jadi tukang masak apa semua dekat Datuk Keramat dulu. And then dia jadi tukang masak. Dia time tu aku anak tunggal lah. And then yang kahwin macam biasa, mak aku pun buat air apa semua bla 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 bla. And then bila dalam lama pernah sekali tu, kira side mak aku atuk aku ni dia kira macam dia nak tengok something yang luar biasa daripada lelaki pada mak aku ni. Dia tengok something yang luar biasa. Macam contoh, macam atuk aku dia datang dari Bangkok. So dia datang ke KL. Of course dia akan datang rumah aku, rumah family aku. And then apabila datang rumah family aku, so bila kedudukan tu tak terlalu orang kata apa senang kan, tak terlalu senang. Kau bayangkan kalau nak pergi tandas, orang-orang tua ni of course dia nak duduk. Kan, dia nak duduk kan, dia nak duduk nak selesa kan. So tandas rumah aku ni dulu cangkung. Dia cangkung. And then dekat situ bapak aku ni aku recast kan, aku part of yang story sedih aku ingat sampai sekarang. Aku nampak time tu bapak aku buat apa tau. Dia tahu pak mertua kan. Pak mertua dia nak datang and then dia cetuskan satu idea. Time tu aku ingat sampai sekarang Dia cetuskan satu idea. Dia buat satu kerusi biasa and then dia jadikan bulat benda tu, dia bulat untuk orang tua tu datang duduk. Betul tak? Kau bayangkan kadang-kadang kita tak terfikir tau. Macam time tu aku ingat masa aku kecil, aku tengok bapak aku buat apa ni? Kerusi macam ni. Aku tanya dia, buat apa ni bang? Kira kursi tu ada lubang tengah. Ada lubang tengah. Dia buat memang style. tak mampu nak beli benda tu. So dia macam okey aku kena buat something yang lain benda lain. Itu Dik, kalau kau improvise, kau jual. boleh jual tu. Boleh buat bisnes tu. And then dia pun buat benda tu. And then macam biasa. Bila dah sampai adalah pula one of side family mak aku ni macam tak appreciate tau. Kenapa buat macam ni apa sebenarnya. So kat situ dah jadi problem. Dia problem. Yang si arwah ayah aku ni pula dia rasa macam aduh, tak appreciate. Dia tak appreciate. Dia jadi macam tu. Aku nampak walaupun time tu aku kecil, aku nampak macam mana perasaan seorang ni apabila kita dah cuba buat something untuk kita impress, tapi orang tu tak boleh terima dia. And then dia akan jadi macam tu. So dekat situ aku nampak. So bila dah lama-lama, bila si arwah ayah aku ni pula dia macam penekanan daripada side family apa semua, kau ni macam ni. Time tu aku anak tunggal. Dia jadi problem. Dia jadi macam mind loss lah. Dia macam aku nak buat apa? Aku kena start buat ni. So dia jadi stress, dia jadi penekanan apa semua. And then time tu belum sampai kes perceraian lagi lah. Belum sampai kes perceraian. Aku just pendek kan. And then arwah ayah aku buat satu benda yang tak difikir orang. And then aku tak tahu kenapa aku rasa aku nak bercerita pasal benda ni. Tapi aku kena bercerita sebab aku tak pernah cerita kat member aku. Dia buat satu benda yang mana dia cuba untuk buat satu business underground. So business underground ni dekat Thailand ni, Kelantan dengan Thailand sepadan. Arwah ayah aku dulu ni dia pergi ke Golok, Sungai Golok. So bila dia masuk Sungai Golok, so Sungai Golok ni macam-macam boleh dapat. Kau boleh dapat pistol, kau boleh dapat itu, boleh dapat ini. And nak diringkaskan cerita, ayah aku disebabkan keinginan dia nak mencari duit yang cepat, yang banyak. And then dia buat benda tu untuk orang kata apa, nak tunjukkan dekat side mak aku ni yang dia boleh buat. Okay, so bila dia dah start buat benda tu apa semua bla bla bla, memang dia masuk dulu. Memang menjadi. Dan ramai orang kenal arwah ayah aku dekat Sungai Golok apa semua tu. Time tu belum bercerai lagi, tapi cuma aku ingat lagi masa tu arwah ayah aku cakap bagi dia masa. Dia bagi dia masa sebab dia banyak penekanan, pressure dari segi. Sebab apa? Sebab dia punca pada duit. Semua punca pada duit. Cuba kau bayangkan kalau dia kata aku patah balik, aku bagi segala-galanya yang aku ada duit apa semua, benda ni takkan jadi. Confirm takkan jadi. And then aku fikir balik macam betul juga, maknanya disebabkan arwah ayah aku ni stres apa semua. So dia nak buat something, dia nak buat duit. Tapi dia nak buat duit cara yang okey, susah. So bila dia nak buat benda yang tak okey dekat Malaysia, masalahnya besar, akan jadi kes hukuman gantung apa semua. And then arwah aku pun buat keputusan untuk duduk sana. And then dia cari duit apa semua dekat Thailand lah. Dia cari duit apa semua, dia orang kata apa, dia sempat lah bina empire dia apa semua kan. And then bila dah lama-lama tu mak aku pun minta cerai. Orang kata apa? Mak kau tahu lah? Mak aku tahu lah semua tu apa semua kan. So time tu aku apa semua duduk dengan mak aku. So mak aku tahu apa semua. So mak aku macam bagi tahu dia. So diorang pun macam win-win situation lah kiranya. Ayah aku pun faham apa semua. So cerai macam biasa. And then bila dah bercerai apa semua tu, daripada situ aku boleh nampak maknanya benda ni dia boleh berlaku disebabkan duit dia. Betul. Kalau dia kata tak ada duit, memang punca. So bagi aku, apa yang kita boleh nampak kat sini, macam contoh aku nampak arwah aku ni dia satu inisiatif, dia nak buat something yang luar biasa. Dia nak improve, dia nak impress untuk side belah ni. Dia nak
nak impress yang dia boleh buat. Sebab dia selalu kena pressure, kena tu, kena ni apa semua. Tu bila sampai satu tahap jadi macam tu, aku boleh nampak macam oh betul lah. Maknanya sebab tu ramai orang zaman sekarang kalau orang tak ada duit, Boleh buat apa je. orang cuba buat itu, jual ini apa semua. Dia orang dah tak fikir lah. Yang dia orang tahu, dia orang nak senangkan, dia orang nak impress, nak tunjuk dekat orang. Lagi-lagi PKP sekarang ni lagi orang teruk tu. Memang teruk. Tapi satu benda lah yang aku paling tak boleh lupa lah sampai sekarang, pernah sekali tu bila dah bercerai apa semua kan. Bila dah bertahun-tahun lah, and then arwah aku ni dulu dia keluar masuk penjara tau. Dia keluar masuk penjara. Ini memang eksklusif lah, aku tak pernah cerita orang. Dia keluar masuk penjara. Aku tiap kali time raya Pukimak, aku rasa macam tak nak siar raya. Kau faham tak maksud aku? Dia setiap kali dia setiap kali masuk je time raya, shit, fuck. Kiranya ini lepas cerai. Lepas cerai. Okay. Lepas cerai. Dia dah bertahun-tahun lah. Time tu aku pun dah ada adik aku semua kan. Just aku nak bagi tahu, setiap kali hari raya aku macam alah babi lah. Orang lain semua happy nak pergi raya apa semua. Dia bukan masalah bapak meninggal, tak. Masalahnya bapak dekat dalam penjara. So bila bapak kat dalam penjara, setiap kali ni nak raya, kita orang balik Kelantan, kita orang pergi jumpa raya, and then feeling dia tak rasa lain lah. So bila feeling pasal aku pun pergi ke sana, ke belah sana, ke Thailand. Aku pergi ke Thailand, aku pergilah tengok setiap kali raya je, pergi call. Pergi call tengok kat dalam cermin, tengok dalam apa semua kan. Tapi kira dia duduk time tu dalam berapa tahun je. Lepas tu dia keluar, dia tak tahu macam mana bila dia keluar. So bila dia keluar lagi, dia macam dia nak buktikan lagi. Dia terus nak buktikan lagi. Aku sampai satu tahap tu aku pernah cakap arwah aku macam jom duduk KL. Kita duduk KL, kita buat benda-benda okey apa semua. Time tu aku kecil lagi lah. Walaupun kecil, time tu sekolah lagi aku mesti cakap benda yang sama. Ubah apa semua. Tapi orang yang bila dah start buat benda-benda macam ni, memang tak boleh nak buat apa. Memang susah. So benda tu easy money dia. Betul, easy money. Tapi dia kalau yang baiknya arwah aku ni, dia buat macam tu pun dia solat memang dia tak berhenti. Memang dia jenis yang suka solat, dia suka sedekah. Itu benda yang aku paling respect sekali. Itu yang paling susah ni tau. Kita terus pergi ke ending lah. Macam aku cakap, dia solat kuat apa semua, and dia suka tolong orang. Problem dia ni, dia suka tolong orang. Dia tak tengok diri dia. Tapi dia suka tolong orang. Dia tak kisah pasal diri dia. So aku faham bila seorang bapa ni bila dia bercerai, kita akan solo, kita akan lonely, kita akan rasa lonely. And aku feel benda tu. Aku rasa macam dia dekat sana, dia alone gila lah. Dia sedih, dia duduk seorang, and then dia banyak fikir apa semua. So satu hari tu ada orang minta tolong dengan arwah aku. Sebab apa nak minta tolong? Sebab dia nak suruh arwah aku ni pergi jamin dia punya adik. Siapa ni? Yang orang minta tolong ni dia tak kenal. Dia kira macam kawan berkawan mulut-mulut. So sebab kat kampung aku dulu tu, arwah aku ni memang suka tolong orang lah. Senang cerita, dia memang suka tolong orang. Bila dia pergi, dia pun naik kereta Triton baru dia beli time tu. Dia naik kereta Triton dia bawa duit dalam satu bag, and then ada seorang perempuan tu kira adik-beradik kepada orang yang nak pergi jamin ni lah. So kira side orang tu ada 3 orang and arwah aku seorang. So kiranya ada 4 orang lain kereta. Dia nak pergi jamin orang tu. Semasa time dalam perjalanan tu, dia accident. Sebelum yang dia nak accident tu, malam tu dia ada call aku. Kira aku pernah cerita sebelum ni, mungkin ada orang yang tak tahu. Malam masa dia call aku tu, pada time tu aku lepas SPM dalam 12 hari bulan macam tu. Dia meninggal 13 hari bulan 12 macam tu lah. Masa tu aku ingat lepas pada aku SPM, time tu kita nak happy. And then time tu aku lepak kami member aku, kita orang pergi main Rolex. Masa tu masa lepas masa zaman-zaman time tu lah. Kita pergi main Rolex dekat Pudu, dekat escalator. Kalau orang tahu tu tahulah. So time tu aku ingat lagi benda ni aku boleh tak lupa lah hidup aku. Kiranya masa tu main time tu memang luck gila babi. Kena masuk kena Tapi duit haram ni kita tak nampak. Kira banyak gila lah. Kita orang ramai. So bila kita orang ramai, kita orang lepak. Aku belanja kan. Belanja macam king kan time tu. Belanja. Kau nak makan apa? Bagi lagi duit apa semua kan. And then time tu masa time tengah lepak dengan member aku tu, arwah aku call. Dia call. Aku tengok, nantilah awal lagi. Aku tak angkat. Borak. Nanti balik nanti call lah. Lepas tu dia call lagi. Call sampai 3 kali. Arwah aku call 3 kali. And then aku pun macam, aku tak fikir apa sebab time tu orang dah menang kan. Dah have fun apa semua. Cakap okey nanti kita call balik bapak kita ikut kan. Tak ada lagi mana lah. Tu balik macam biasa. Balik tidur apa semua. Balik pukul 6-7 pagi. Tidur sampai pukul 12, pukul 1 tengah hari. Mak aku ketuk pintu. Aku bangun dengan keadaan macam tengah ngantuk mamai lagi. Aku tengok mak aku dengan adik aku menangis. Alif dia nangis. Aku cakap kenapa? Oh papa dah tak ada. Time tu aku fucked up gila bro. Aku cakap dengan kau, uish, kalau aku menangis keluar air mata darah macam mana sekalipun, aku rasa aku tak boleh nak pergi balik. Dia call aku angkat. Aku nak tanya. At least malam tu dia call aku. Kiranya aku tahu apa yang dia cakap. Kan? At least dia boleh bagi tahu something. Dia boleh tahu, dia boleh bagi tahu yang dia sayang aku, dia sayang family aku, dia sayang mak aku apa semua apa. At least kita bagi peluang untuk dia bercakap. Betul. Tapi disebabkan malam tu aku lalai dengan benda yang haram yang aku dapat apa semua, aku dengan member aku, and then aku tak angkat. So aku jadi sampai sekarang aku jadi buta, aku jadi clueless.
clueless. Aku macam fuck, benda paling fucked up sekali benda tu lah. Kau bayangkan kalau macam contoh ayah-ayah kita kan, call kau tak angkat, tiba-tiba dia meninggal. Ui, sedih fucked up gila. Dia jadi gantung lah. Kita tak jadi tahu apa gantung. dia nak cakap. Kau bayangkan time tu aku sampai lost, aku sampai stress, sampai depressed. Aku fikir, benda saya dia nak cakap aku malam tu. Apa benda dia nak cakap aku malam tu kan? Apa yang dia nak luah? Apa yang nak beritahu apa semua. Tapi tak dapat jawapan. Dia dah jadi tak dapat jawapan sebab apa? Sebab kita punya kelalaian. So that's why aku banyak bagi tahu dekat adik-adik aku apa semua. Kalau abang call ke, kalau mak call ke, angkat. Kau busy macam mana sekalipun, kau kat lepak pun kau angkat je. Sebab kita tak tahu kalau anda kata itu adalah salah satu call yang terakhir. Yes, betul, call yang last kita tak tahu. So that's why sampai sekarang alhamdulillah lah, pegang phone kalau mak aku call aku memang akan angkat lah. In every situation tu, itu aku nampak depan mata. Itu kalau aku ikut dia pergi meeting apa semua kan, mak dia call apa dia akan angkat. So itu memang aku nampak. So benda tu memang penting lah, kita kena buat. Kita kena elak daripada benda tu. Sebab kita tak tahu bila last call lah, bila last call apa semua kan. So itu je lah benda yang aku paling fucked up, yang aku paling sedih lah. Kita tak boleh nak sedih. So bila aku fikir balik, bila benda ni dia jadi, sampai bila kita nak sedih. So that's why sampai fasa-fasa aku depressed sebab aku fikir benda tu apa semua. So itu untuk next episode pula. So next episode pula guys. Okay, so siapa yang kedua tadi? Okay Anik. So kita pun dah tahu apa yang aku punya pengalaman apa semua. Dan kita pun dah tahu Anik. Arif punya pengalaman tu memang boleh, sebab family tu, apa-apa pun kau kena fikir family tu nombor satu. Betul. Itu je tu. Apa-apa pun, apa-apa kawan tu nombor dua lah. Yes. Macam kita memang rapat gila babi. Aku tadi pun kalau kita orang ni macam adik-beradik lah memang. Tapi apa-apa pun kita pergi family dulu. Itu je yang first. Apa-apa family. Yes. Tak kisah lah kau duduk dengan awet kau ke apa ke, tapi family kau angkat je. Jangan lah kau cakap okay nanti aku angkat lagi kejap lagi. Kejap lagi ngam-ngam meninggal. Jangan. Time tu baru kau nak sedih. Baru kau clueless bawa apa benda kan. Tapi dia kan, aku nak cakap terima kasih kat kau. Sebenarnya cerita ni aku dah lama tahu. Dulu pun aku jenis tak suka angkat call. Ya tu. So cerita aku lah okay, cerita aku pula kali ni aku nak cerita pasal masa aku jadi jantan tak guna dik. Ya? Jantan tak guna. Sekejap. Cerita ni sedih ke, happy ke, suspend ke apa? Cerita ni kau dengar mula kau akan cakap Anik kau pukimak. Kau akan dengar, kau akan Tapi ini pengalaman yang orang lain mungkin tak ada lah. pengalaman yang orang yang tak ada, and aku tak tahu kenapa aku bodoh jahat gila babi buat macam tu kat perempuan. So cerita aku kali ni pasal perempuan lah, pasal perempuan. Sebab dulu aku tak tipu dulu time sekolah. Arif pun tahu. Time sekolah aku memang gatal gila Bukan babi. Arif je, ramai tu. Time sekolah aku gatal teruk mat. Aku gila-gila ni kata. Aku tak tipu. Time tu aku ingat aku form 4. Pernah time tu zaman aku tak ada zaman aku macam tua sangat. Time sekolah lah. Time sekolah time tu. Kalau kau couple dengan budak CBN kau kira power lah. Ya tu, CBN. Kau couple dengan budak CBN kau gempak tu. Orang KL kan? Dan tu aku pula memang siapa tak nak lawan, semua nak lawan kan. Dan tu aku geram. Aku ada aim dengan time tu zaman MySpace. Okey zaman MySpace. Ya tu. MySpace. Lepas tu lepas pada tu kira aku kenal kat MySpace tu, aku follow dia apa semua. Aku ingat lagi tu time tu yang aku kenal ni CBN ni dia ada dua ni pagi petang. Yes. Dia form 4 form 5 kot. Pagi and 1 2 3 ni petang lah. Aku try budak time tu aku form 4, perempuan tu form 3. Lepas tu time tu aku try dengan budak form 3 ni. So budak form 3 ni dia kelas petang. So time tu aku try seorang awet ni, aku ingat lagi dah, aku tak nak sebut nama dia. Tapi dia akan tengok kot dalam video dia. Kalau dia tengok aku minta maaf. Okey, time tu aku try dekat MySpace dapat nombor. Bukan nombor, sorry, BB pin. BB pin. BB please. Gua pakai tok semat nama. Lepas tu aku dah try dia, dapat BB pin semua, aku ngorak dia. Lepas tu aku dapat couple dengan dia. Aku try dia 2 hari je tu. 2 hari je dik. Dan tu aku rasa aku hebat gila lah. Aku tak lupa aku rasa aku hebat gila. Kira nak tunjuk kawan lah. Memang aku show off. Aku show off gila babi. Kau bayangkan budak tu aku nak ambil hati je pasal masa aku mula nak kira hari ni aku ngorak dia, esok tu aku nak pergi hantar di sekolah. Ini kalau mak bapak aku tengok pisang mat. Aku ponteng sekolah mat. Aku dengan Nai megat kawan aku ponteng sekolah. Semata-mata nak teman aku hantar perempuan tu pergi sekolah. Aku fikir balik aku pun Tapi dulu yang kelakar dia hantar pergi sekolah okey ngam. Balik daripada CBN tu tak ada duit tambang mat. Aku daripada CBN dengan kawan aku jalan kaki. Dia pergi duduk CBN, pergi masa baju tu. Jalan kaki berkicap lutut tu. Aku tak tipu tu. Lepas tu okey. Tapi nak ngorak ni masalah. Tapi nak tunjuk dekat perempuan tu effort lah. Lepas tu dah dapat dia pun semua. Aku dah try dia. Lepas tu aku berkenan dengan seorang perempuan ni. Budak CBN CBN enggak. Budak time tu aku form 4 dia sama bayar dengan aku. So dia kelas pagi. So time tu aku fikir macam, aku selamat lah. Sebab pagi petang. Dia tak kena berjumpa lah. Aku couple dengan dia. Aku ngorak dia pun semua. Pak aku couple dua-dua. So dua-dua ni memang aku rasa macam aku tunjuk dulu kat kawan-kawan aku dulu. Aku dulu pasal perempuan memang aku akan tunjuk kat kawan-kawan sebab aku nak tunjuk yang aku ni hebat. Itu tu dia. Aku Tak maknanya kau tunjuk dua-dua perempuan tu? tak, aku tunjuk ni girlfriend aku, dia girlfriend aku. So kita laki-laki macam, kau gempak lah. Kita kena sedap lah. Itu rasa macam hebat lah. Waktu aku lagi suka lah orang dengan aku. Waktu aku satu plan. Aku rasa macam aku nak bawa dua-dua jumpa sekali. Ini cerita betul lah. Ini cerita betul lah. Satu hari tu, tentu aku nak lepak. Tentu zaman KCC. Bukan, zaman lepak depan Baby. Pada depan Baby. So aku rasa macam, ini hari ni aku kena perform. Aku cakap dengan kawan aku tu sebab aku nak bukti kat kawan aku yang aku ni hebat gila babi. Okay.
Cakap dia, hari ni kau relax je, kau tengok je apa aku buat. Kawan aku pun ikut lah, kawan aku pun ikut. Okay, lepas pergi baby, tunggu dekat KLCC punya LRT. Aku tunggu, awak aku yang form 3, form Petang. 2. Yang petang sampai dulu. Awak aku yang petang sampai dulu. Sampai, okay, aku cakap lepak je, dia lepak borak. Penat nak aku goreng dia. Belakang cerita aku tunggu yang budak senior dia ni. Sini dia datang. Kau tahu atas sini aku sumpah dia, kalau korang tengok video ni kan, aku minta maaf dekat korang. Aku rasa aku kejam gila lah. Time tu budak-budak nakal biasa. Tak adik, masalahnya bila diorang dah jumpa tu, kau tahu tak? Aku tengah pegang tangan awek aku yang form 2 tu. Yang petang. Lepas tu yang si form 4 tu datang. Lepas tu form 4 tu tanya, siapa perempuan ni? So aku cakap dekat form 4 tu, aku cakap dia, ni girlfriend I. Lepas tu si form 2 ni pelik lah. Form 2 tu macam pernah nampak. Macam pernah nampak tu sebab sekolah, dalam sekolah kan. Lepas tu form 2 macam pernah nampak. Lepas tu form 2 tanya, siapa ni? Ini pun girlfriend I. Aku cakap macam tu tu. Aku memang nampak jahat. Mana kau cakap dekat form 4 yang sekolah pagi tu, kau cakap kau introduce yang mana mula-mula? Mula yang budak Senior? yang junior junior dengan tahu. dia. Oh, junior. So contoh junior. Okey, Khalid junior, Junior. kau senior. So Khalid dah sampai, aku lepak Khalid dulu. Aku cakap dengan Khalid, aku Nak penat. pegang tangan? Okey, pegang tangan. Khalid aku cakap aku penat dulu semua. Tunggu jap, lepak jap. Sebab sebenarnya aku nak tunggu budak form 4 sampai. Dah lah. So bila form 4 tu datang, form 4 tu pelik, aku pegang tangan kan. Kau cakap, siapa ni? Lepas tu aku cakap, ni girlfriend I. Lepas tu yang form 2 tanya pula, siapa ni? Yang ni pun girlfriend I. Shit. Kawan-kawan aku belakang gelak lah macam itu kan. Aku rasa aku hebat tu. Aku tak rasa kesian. Aku serba salah. Yang aku serba salah, dia bergaduh tu kat situ. Time tu kak? Dia bergaduh. Tetek rambut ke? Aku tak tahu lah, aku tengok. Tapi dia Tapi bergaduh, tolak- bergelak dah, tolak. bergelak. Oh, ya. Dia bergelak, aku caw mat. Aku balik masa maju. Balik masa maju tu, kita balik masa maju, semua belanja aku makan, semua macam. Dia kata, ni kau gempak. Gempak budak-budak. Lepas tu aku rasa aku hebat lah. Tu orang cakap Kifara tu wujud tu. Kifara tu wujud dia. Okey, tadi aku dah habis sekolah. Ini cerita aku dah habis sekolah. Aku dah habis sekolah, aku jumpa dengan seorang perempuan ni. Tadi tu umur aku dalam 19, 20 yang tu lah. Aku jumpa dengan seorang perempuan ni, aku rasa macam, aku sayang dia gila babi. Kau pernah rasa sayang kat orang kan? So aku rasa sayang dia, aku betul-betul nak kahwin dengan dia, aku betul-betul nak serius dengan dia. And then perempuan ni pula, dia kerja, dia memang macam mana cakap, dia steady. Dia memang steady. Dia And atas then- kau? Dia atas aku. Tadi tu dia umur 20, 22, 23 tu lah. So dia atas aku, dia kerja, dia ada company ke, aku tak tahu ada kerja. Dia ada rumah sendiri tau. So rumah sendiri tu, dia tu aku belajar lagi. So aku tak, dia selalu payung aku lah. Dia memang selalu payung aku. Okey, tak apa. And then lepas tu kira aku memang, aku cakap dengan aku setia. Aku punya semua social media semua dia tahu. Semua dia tahu, dia pegang. Kau nak pegang. Kau nak bagi kat aku social media kau. Kalau kau tak nak bagi, tak apa. Ya, Aku tu tak dah kisah. sayang, Aku tak peduli. Lepas tu lah Kifara tu. Benda ni waktu tu Kifara. Satu hari tu aku tengah ada kelas. Dan tu dia kata dia kerja. Sepatutnya hari tu dia cuti. So aku jadi macam Pelik lah. aku pelik. Aku macam aku macam tak kena. Dia tu aku dah tak boleh. Aku habis kelas, aku saja nak pergi rumah dia. Saja nak pergi rumah dia, tapi aku tak pernah tidur dengan dia. Ni aku cerita betul. Aku tak pernah tidur dengan dia. Aku tak pernah buat buku-buku Rumah dengan dia tu rumah sewa Rumah sewa sendiri? dia. Rumah sewa dia. Kondo. Dia duduk dengan siapa? Dia duduk dengan kawan-kawan dia. Tapi time tu kawan-kawan dia kerja kot kan. So aku tak sedar hati, aku pergi kat rumah dia. So aku ingat aku nak jumpa, dapat surprise kat dia lah. Gua beli bunga mat. Gua jadi mak bunga mat. Lepas tu aku dah beli bunga semua nak bagi dia. Time aku nak bagi dia tu, aku ketuk pintu kan. Cinta untuk Nabila. Laki tu keluar dulu. Maknanya kau buka pintu kat siapa buka? Laki tu. Aku ketuk pintu. Yang buka pintu patut dia, tapi laki tu. Kenapa lagi tu buka? Dia buka pintu. Dia pakai boxer je mat. Pedes. Betul. Macam lagu ni Acik Spin. Sungguh. Bukan lagu tu. Mampu lah. Lepas tu masa tu aku dah macam, jam bro. Aku menangis. Kau pegang bunga. Aku pegang bunga. Time dia buka tu apa? Apa reaksi? Awkward siap. Aku, Dave, kau bayangkan rumah girlfriend kau ada lelaki pakai boxer je kan. Aku cakap dia, bro siapa? Saya boyfriend, saya kawan sini. Yalah, kawan siapa? Lepas tu dia cari dalam sikit. Aku boyfriend dia. Shit, aku dengar benda tu kan. Pak, perempuan tu aku dapat lalu. Aku panggil lah dia, kau sini ya. Aku panggil dia, lepas tu dia keluar. Dia cakap kerja, asal you buat kat sini? Apa? Kau ada kelas ke? Memanglah aku ada kelas. Ni lah aku punya jawapan sekarang ni, kelas aku ni. Lepas tu aku cakap, dia dah macam kelakar buat. Lepas tu lelaki tu pelik lah. Lelaki tu kenapa ni apa semua kan? Tak ada apa. Sekarang ni Anik, dia balik dulu. Dia suruh aku balik dulu. Aku jadi macam bodoh-bodoh kan. Yang bodohnya aku dia, okey tak apa, nanti you kena cerita kan. I tak kisah apa aku jadi sekarang. I tahu you kena cerita kan, you kena balik dekat dia. Aku nak cerita lagi. Kau faham tak? Kiranya kau tak kisah dia ada lelaki lain tapi kau nak dia juga. Aku nak dia juga. Lepas tu masa aku balik tu, aku menangis teruk tu. Aku menangis teruk, aku sedih apa semua kan. Aku tunggu dia call, dia tak call. Lepas tu esok tu aku tak baca, aku pergi rumah dia. Lepas tu dia kerja lah. Lepas tu tak jumpa. Aku pergi office dia. Dia turun pada office dia. Aku tanya, kenapa you buat macam ni? Asal tak nak call I apa semua? Dah lah, I tak nak ada apa-apa dengan you. I dengan you nak have fun je. I busan-busan je. Time tu aku baru terfikir apa yang aku dah buat lah. So bila aku dah terfikir benda tu,
memang sedih lah, memang sedih gila babi. Karma benda tu satu, kifarah. Kifarah memang Tapi kifarah ni pedih sangat, Man. Ya doh. Kau bayangkan kau sayang seseorang tu, kau pergi rumah dia, tiba-tiba laki. Yes, pakai yes. boxer. Yes. Kalau pakai baju Melayu tak apa. Pakai boxer tu. Pakai boxer, kau dah boleh fikir apa dia buat. Kau dah boleh fikir dah apa dia buat. Tapi time tu aku punya bodoh, aku nak lagi perempuan tu. Tapi lepas dia dah cakap macam tu, dia kata dengan aku dia main dia bosan apa semua. Aku terus macam diam. Aku caw lah. Tapi time tu aku duduk rumah agak terperak kat rumah. Ya, terperak bodoh kan. fikir benda tu kan. Tapi bila aku fikir balik, memang patutlah aku kena pun. Ya, tu. So moral kat sini kau jangan buat orang tu. Jangan buat orang. Kau buat orang kau kena Mat. Yes, betul. Korang jangan buat orang. Ya, Sebab tu dong. kita orang, bila kita orang buat gold digger test, kita buat relationship punya kontes semua ni, sebab kita nak hantarkan mesej dekat korang supaya korang nampak Yes, kan. yes. Supaya korang jangan buat. So bila reality benda tu dah jadi kat aku terus jadi macam okey tu dah lah. Aku punya tak boleh buat orang macam tu. So kalau kau dah bercinta, make sure kau bercinta betul-betul. Yes, Seorang dia macam tu. So, tapi pisang ke keluar pakai Ya, boxer. tu. Dah Lek, kau jangan lari Lek. Sekarang ni aku dah cerita, Anik dah cerita. Ini kita borak santai. Borak je, santai, kan? Lek. Kita tak ada audiens. Ada audiens pun belakang Apik. Apik pun tengah main game. So sekarang ni kita orang bercerita santai-santai untuk korang dengar and ambil benda-benda positif. Okay, so Lek, sekarang ni Kau nak aku cerita apa? Itu pula. depends Memandangkan tadi dia cakap pasal bercinta. Kita nak tahu apa masalah yang ada benda-benda yang tak best dalam hidup kau pasal bercinta ke apa ke. Kita tak tahu. Tak Sebab kisahlah. kau je tahu. Benda yang boleh mendatangkan pengajaran orang lah. At least orang lain faham kan. Orang lain tak boleh buat. Kau kena hati-hati kan. Tak kisahlah bercinta ke aku apa, dah cerita, Anik dah cerita kau pula. Aku tak Apa kisah dah? kau nak buka cerita apa, kau nak luah apa. Sebab semua orang buat salah, Lek, chill. Semua orang buat salah. Fikir pula. Tak sebut nama Lek, tak sebut nama tak sebut Lek. 2001 tu permulaan dia bapak aku sakit aku. Aku balik kampung. Kau semua tahu aku balik kampung kan. Jaga ayah aku semua. 5 bulan. 6 bulan lah. 6 bulan kan. Yang kali kau ingat tak yang berapa lama kali tak ada kan? Dia Tak kat ada. kampung sebab Yes. ada family problem kan. Family dia sakit apa semua untuk jaga family dia. Bapak aku meninggal bulan 2 sebab sakit. Lepas tu aku jaga, lepas tu aku balik sini pula. Lepas tu aku ada couple dengan seorang lah. Aku dengan dia daripada 2020. Kiranya setahun lebih ke? Setahun lebih lah. Setahun lebih ke? Ayah aku meninggal pun dah settle balik sini, dah settle apa semua. Mak aku duduk seorang kat sana. Tak ada siapa nak jaga. Kat mana? Kat Perlis. Perlis. Jadi aku dengan family aku dengan abang aku semua gila-gila lah. ya. Mula abang aku, lepas tu abang aku 2, lepas tu last aku kan. Lepas tu kita aku balik tu, time tu PKP. Oh, ya, Kan, PKP sangkut, kan. sangkut. Sangkut kan. Aku balik. Kira aku trust lah kat perempuan ni sebab aku jenis tak kongkong. Aku jenis macam kau nak buat apa kau buat lah, tak kisah kan. Tapi jangan buat tahi lah. Tapi jangan melampau. Kau Tapi tahu jujur lah, jujur lah kan. Kau tahu lah batas kau sendiri apa semua kan. Betul. Kira aku jenis macam aku jenis chill lah, macam tak kisah pun kalau kau nak kawan ke apa ke, at least kau bagi tahu aku. Kau inform kat aku. At least aku tahu benda tu kan. Lepas tu ada satu time tu kira aku ada location dia. Location. Find my iPhone kan. Kau boleh detect dia Boleh kat mana? detect dia kat mana. Lepas tu ada satu time tu dia kata dia nak pergi keluar dengan member dia 2 orang sebab member dia daripada Perak datang sini. Dia kata dia nak lepak sekali lah. Lepas tu dia kata dia pergi lepak Pabika malam. Itu PKP malam. So aku macam sekejap je kot dia lepak kan. Tak ada apa lah. Tu aku tahu Tak sedar hati tak sedar hati sebab lagipun aku pun dah banyak dah buat benda jahat sebelum ni kan. Lepas tu kau nak nipu aku. Lepas tu macam aku dah tak sedar hati. Aku cakap kau kat Pabika ni kau buat benda lain ni kau sini kan. Tu tak apa lah. Pergi mampu tu. Lepas tu Lalu kau kat kampung kan? Ni kau kat kampung kan? Okey. Lepas tu dah lepas tu tiba-tiba location dia tak ada. Location dia maknanya macam mana dia tak ada dia buang benda tu dia Tak sure dia cakap dia ambil bateri lah apa Oh, lah kan. Lepas tu aku okey. cakap okey tak apa. Lepas tu dia balik tu dia buat tak salah. Lepas tu aku cakap dia buat apa ni apa semua ni kat Pabika. Dia kata tak ada apa dia ayah dia. Dia tu pukul apa? Dah pukul 1 lebih aku. tak tapi PKP Tu aku macam KP takkan nak kena bincang Ya. aku kan. Oh, shit. Pabika aku nak buat apa? Dia argue dengan aku lah. Dia macam dia nak menang tak. Aku cakap aku ni dah makan garam dulu daripada kau sebelum kau buat ni apa semua. Aku dah tahu dah apa semua tu kan. Cakap je apa yang you buat kan. Lepas tu dia kata nak tak buat apa lepak je apa semua ni ambil air semua. Okay tak apa, itu satu hal. Lepas tu dah 2 bulan 3 bulan tu aku asyik gaduh dengan dia cakap aku balik lama sangat apa semua kan. Balik kampung lama sangat? Lepas tu aku cakap tak kisah aku balik kampung sebab aku Sebab bengang jaga sebab mak tu. aku jaga mak aku jaga family aku sebab tak ada orang nak siapa nak jaga. Nak balik mak abang aku nak balik pun memang tak boleh sebab Ya, doh. dia Gila-gila. kan. Lepas tu aku argue lah. Lepas tu dia macam dia bising-bising jadi dia kata siapa nak ambil air balik kerja apa semua, siapa nak ni kau pun tahu aku tiap hari ambil dia apa semua balik kerja kan. Tapi jujur adik. Dia Khalid memang tiap-tiap hari, tiap-tiap malam kita orang duk rawang. Kau bayangkan sometimes macam aku dengan adik pun macam Khalid ni takkan lah hari-hari je. And masa tu untuk pengetahuan korang, Khalid naik motor. Dah sayang kan, kita faham dia sayang. That's why kita tak boleh nak cakap apa. Lepas tu dia argue dengan aku. Lepas tu dah bulan berapa tu aku ingat okey. Lepas tu dia cakap dengan aku pasal dia nak pergi tahlil arwah mami dia apa semua. Dia cakap dengan aku kan. Dia kata dia tahlil tu kat Kundang. Kiranya mami dia tu Dah meninggal lah. Oh, Dia okey. buat tahlil arwah mami, arwah ayah dia apa semua.
dekat Kundang, dia kata family dia apa semua, dia hantar aku gambar. Tapi dia tak hantar gambar orang yang ada kat situ. Dia hantar gambar macam ada kucing, ada bayam kat situ apa semua. Lepas tu aku macam tak apalah, aku percaya kan. Lepas tu macam aku pelik, dia pergi Kundang tu. Okey, daripada KL ke Kundang ke Kundang kat mana? Kundang area sini, Selangor Selangor kat kat Ke dalam kat Lepas tu aku macam kenapa cepat sangat kau lambat kan? Aku macam tak apalah, kalau kau tipu aku tipu lah. Janji jangan kata kau mata aku lah. Dah beberapa bulan tu aku balik sini lah. Lepas tu aku malas nak gaduh apa semua dengan dia. Sebab aku macam tak apa lah, kalau kau tipu kan. Lepas tu aku ringkaskan, aku dah balik KL. Lepas tu itu bulan 10 tak silap aku. Tiba-tiba boleh rentas kan apa semua kan. Dah tak PKP kan. 2021 lah? baru 2021, betul. Lepas tu aku balik sini, dia macam react tak ada apa-apa lah. Tak kantoi apa lagi dengan aku kan. Time tu aku terdetik tau. Selalu kalau aku nak, aku macam okay, couple lah, aku tiba nak check phone, nak tengok macam tu je. Sebelum dia tak bagi tau. Dia macam mana boleh, ni privacy I. Dia tak boleh tengok apa semua. Tapi bila handphone aku, bila aku buat macam tu, dia bengkau buat merajuk bangang kau apa semua kan. Maknanya macam dia boleh check phone kau tak boleh check. Macam tu lah. Tak apa. Lepas tu time tu tiba aku terdetik tau. Memang tak tahu lah insting aku. Tiba aku macam nak phone sekejap, aku ambil ni. Lepas tu dia tak cakap apa-apa tau. Lepas tu aku macam check lah. Lepas tu dia ada kawan dengan perempuan ni lah. Best friend, tak tahu best friend ke apa ke. So aku nak check lah apa yang dia cerita dengan aku. Sebab dia sebelum aku nak balik tu, minggu sebelum tu, sebelum aku nak balik KL lah, dia cakap dia pergi birthday member dia. Dia pergi birthday member dia. Lepas tu dia kata dia balik rumah. Padahal tu okey, sabar, tu boleh tak boleh cerita kan, nanti kan spoil kan. Lepas tu tak apa lah. Aku macam kau buat birthday party kan dekat hotel. Aku macam aku tahulah apa yang kau buat kan kat birthday party. Dia macam ibarat PP lah. Bukan PP lah. Macam so aku macam tak apa lah. Kalau kau tak tipu aku bagus lah. Tapi jangan kata depan mata lah. Jangan kantoi. Lepas tu aku check lah WhatsApp dia dengan dia WhatsApp dia dengan perempuan tu. Nak tengok betul ke Kiranya tak. time tu kau pegang phone dia? Aku pegang phone dia. Dia ada? Dia ada. Oh, depan dia. Lepas tu time tu aku terdetik, aku main phone dia, aku check WhatsApp tu. Okey, aku check. First kantoi dengan aku. Birthday party tu. Yang seminggu sebelum aku balik sini, dia pergi birthday party. Check. Dia ada video dia tasau apa semua. Aku ingat tu bukan dia. Mula aku cakap dia, ni siapa? Tu member I. Lepas tu aku macam okey, tak apalah, aku nak see video, nak buat kenangan gitu. Aku check tu balik. Ada lagi satu video. Yang tu video sekejap ke? Berapa second lah. Dalam 10 second, 20 second. Lepas tu ada lagi satu video, aku check atas lagi. Ada 2 video. Satu, yang tu lama. Aku tak betul. Cakap aku terus macam aku aku kenal sangat. Dia macam video tu dia macam mana? Video situation macam mana? Situation dia depan tengah party lah? Tengah party. Tapi dia seorang je dekat depan speaker tu Depan speaker? Dekat dengan speaker. Lagu tu kuat lah kalau kau tengok video tu pun. Kuat. Lepas tu aku macam dia gila-gila kepala. Dia tengah layan lah, tengah sedap. Dah sedap. Aku tu ni kau ni kan. Baik kau cakap dengan aku. Siapa ni? Lepas tu dia senyap. Lepas tu aku nak check lagi, dia tak bagi, dia nak tarik handphone. Lepas tu aku terpaksa, dah marah kan, dah mestilah kita dah masa time kau tengok video tu kau dah tahu dia, mesti naik. Aku faham mesti naik. Dah bergemang lah. Aku nak check Telegram pula. Aku check Telegram, aku check dia punya yang dengan perempuan tu, yang member tu. Aku check. Ada banyak video yang dia kat depan dengan sasau. Lepas tu tiba aku check, kantoi aku tengok dia game. Dia check, tapi dia tak check kat WhatsApp. Dia check kat Telegram. Dia nak beli lah ke dia minta? Dia cakap dengan perempuan tu, yang member dia tu, yang rekod dia tu, dia cakap nak ambil kat mana tu semua ni. Lepas tu aku macam babi tu lah. Apa yang kau buat ni? Lagi apa yang kau buat dengan aku lagi? Lepas tu dia dah minta maaf semua. Tu aku macam dia nak handphone dia cakap tak boleh, kau relax. Cakap kau relax. Dah lalang dah tahu, kita nak tahu sampai dalam. Ya tu. Cakap kau duduk diam. Kau ingat yang aku cakap member dia daripada Perak datang? Kat Telegram lah dia datang gambar. Aku check gambar. Check kat Publica, dekat bar. Aku tengok video tu, aku geram gila babi dengan muka dia pun semua. Lepas tu tiba ada lelaki kat sebelah tengah peluk-peluk dia. Oh shit. Macam tengah cool down dengan macam biasa lah kalau Lelaki tu peluk dia macam ni lah? macam peluk macam Peluk awet lah, macam peluk awet. Lepas tu aku macam tengok. Dia senyap lah, dia macam Sebab tu dah nampak muka. tu memang nampak depan. tak, dia memang Dia macam fakta meja makan, aku rekod kau. Faham? Mana terang nampak muka. Dia dah ni ada laki pun semua. Lepas tu aku tengok lagi satu gambar. Dia dah barai gila babi lah. Chat sama? Chat yang sama yang perempuan member dia dari Perak tu. Dah barai gila babi lah. Dah tak tahulah, dah OD ke apa. Time tu video, dia buat video? Member dia buat video dia. Dah kat tepi kereta, dah barai, dah terbaring. Tak malu. Tak masuk kereta lagi. Tak parking, dah terbaring. Video dia memang muntah bersepah gila babi lah kat badan dia pun semua. Macam aku tengok, benda kau buat ni kan. Berderau. Time tu kau ingat tak? Kat kau dia kata apa? Dia pergi mana? Yang tu aku tahulah, dia kata dia pergi Publica tu. Yang Publica tu lah tadi. Yang betul lah. Yang kat bar tu. Cuma aku tak tahu apa yang dia buat. Cuma insting aku rasa Something kau wrong. buat benda lain ni yang aku tak tahu kan. Masa time dia pergi kereta yang kau cakap dia muntah tu, ada lelaki kat dia ke? Yang tu tak ada. Tak ada Yang tu lah. aku tanya dia, ni siapa gather? Tanya. Cakap siapa gather? Tadi dia ni dua. Yang budak lelaki tu dia meja sebelah. Dia datang macam nak Ya. Lepas
Lepas tu dah tengok video, ada sambung lagi video dekat dalam rumah kan pula. Rumah yang member dia Perak tu. Dah balik-balik pula barang kan. Kat dalam bilik air pula. Oh, fuck. Baring. Tinggal terbaring lagi. Fucked up dah bila kita nampak girlfriend Ya, kita tu. kita sayang. Ha. Bila kita nampak dia dalam keadaan macam tu. Kita bukan nak bangga tau dia macam tu. Kadang-kadang kita rasa macam Pukim apa benda sial sampai macam ni kan. Sebab aku macam apa yang tak cukup lagi. Aku cakap apa yang tak cukup lagi. Aku tak bagi, aku bukannya halang kau untuk buat tu, untuk buat ni apa semua, itu ni apa semua. At least kau bagi tahu aku aku macam At least dia kena bagi tahu kau lah. at least dia inform lah apa-apa. Macam dia pergi teman ke apa ke, at least apa. Aku macam okay, dia tahu mesti dia ni kan. Tak kisah. Jadi aku tak confirm dia dia nak berkawan dengan lelaki ke apa ke ni, aku tak kisah. Jadi kau bagi tahu aku. Ya tu. Dia ni siapa apa semua kawan kau ke. Lepas tu tiba-tiba lah okay, ni lah. Lepas dah member dia Perak tu ada pula tiba-tiba benda lain lah. Dekat chat sama chat lain. Kat Telegram. Chat lain. Tapi Lain- chat dekat Telegram. kat Telegram. Chat aku tahu laki. Aku macam aku masuk sak kat bawah dia tu kat bawah-bawah lagi. Chat dah latest kan kalau buka kan dia macam borak-borak pasal tiket air flight apa semua. Lepas tu aku macam ni macam tak ada apa. Lepas tu aku tiba titik kan. Aku saja flight. Sak B cinta. Alamak. Sayang okey tak apa check saja kan. Check aku baca balik. Aku baca. Sak lepas tu aku first thing aku buka kat media. Telegram. Telegram media. Jangan check dengan lelaki tu. Rupanya time aku kat kampung, aku dengan ni dia keluar dengan lelaki tu, lepak dengan lelaki tu. Dia berdoa kan. Berdua lah kan. Time kerja, break sekejap dengan rehat kan. Tengah kerja tempat sama. Tak kerja tempat lain. Lelaki tu sanggup datang temani makan apa semua. Tapi jap, staff-staff lain tahu lah. Itu aku tak tahu lah. Lip, kalau staff-staff lain tahu, Khalid dah selalu ambil balik kan? Ya tu. Dia tak jaga muka. Engkau macam sial. okey, sorry Dia aku celah sikit. cakap tu kawan. Fuck. Tak, maksudnya engkau sendiri kau tahu apa yang kau buat kan. Cuba kau bayangkan kalau kau dekat tempat Khalid kan, engkau selalu ambil Khalid kerja ni. Lepas tu tiba-tiba Khalid suka tukar orang. And then staff-staff lain semua nampak Khalid. Lepas tu kau datang ambil, lepas tu bapak bodoh saya dia tu stay dengan perempuan macam ni. Kau faham tak maksud aku? Makna Patut no wonder lah masa tadi cakap sama Lip. Ingat aku cakap dia kata dia pergi tahlil. Tahlil, yes, tahlil. Tahlil, okey. Tahlil yang arwah Mami dia meninggal. Kira ini dia dah minta maaf apa semua lah. Dia minta tiba aku check ada pula kantor lain pula. Okey. Lepas tu aku lagi meremang lagi. Ya. Ni aku tiba cakap aku macam perasan lah gambar kucing ni dia hantar kat aku tu dengan gambar payan baju yang dekat area rumah tu. Aku macam aku macam sangat lah rumah ni. Aku macam sangat. Aku tengok-tengok kan. Ini kau kencing aku ni. Kau kata kau pergi arwah Tahlil lah. kau sebab semuanya dah meninggal. Kau kata baca doa selamat, tahlil, baca yasin. Kiranya ex dia ni ambil gambar tu hantar dekat Khalid. Padahal dia bukan rumah tahlil tu. Tapi dia cakap pergi tahlil mak dia. Yes. Bapak Aku macam fuck gila. Asal aku sangat tipu lah pasal mak kau yang dah meninggal ni. Aku dah geram gila lah. Cakap pasal aku tengok ramai pula lelaki kat situ. Lepas tu tiba lelaki tu ada Group. selfie dengan dia. Macam grouping lepak sekali. Cuma lelaki dia bawa perempuan datang bawa budak ni, budak perempuan ni lepak kan. Lepas tu aku macam kau buat apa kat sini? Ni buat apa kat sini? Baik dia cakap macam tu dengan dia buat apa? Ini bukan you cakap dia pergi tanya rumah mami apa semua. Asal you sanggup nak menipu sampai cakap pasal rumah mami dia apa semua? You tak fikir ke? You arwah mami kot, takkan you nak main benda macam tu? Lepas tu dia dah nangis, dia nak lutut aku apa semua. Aku macam Dia lutut lepas tu aku macam aku macam bengar dah. Memang tu aku memang tak ni. Ya. Lepas aku cakap kau macam ni pokok nak menutup kau belah lah bodoh. Aku cakap ni kalau arwah mami kau tengok ni apa semua aku tak Sedih tahu lah. ke? Cakap memang sedih gila babi lah. Aku cakap aku kat kampung tau tadi ni. Aku tari apa dia check tu semua apa semua kan. Ini time aku kat kampung tau. Aku kat kampung ni kau buat macam ni kat aku tengok ni. So aku macam So maknanya time yang dia hantar gambar yang ada kucing tu kan. Itu rumah apa kat situ? rumah yang dia time tu rumah dia kira macam ada birthday party lah, tapi dekat rumah luar rumah Faham. makan BBQ apa semua kan. So maknanya dia manipulate. Dia manipulate. hantar gambar macam tu lah. Okey, laki ni kat sini yang payan kat belah sana dengan kucing. Dia tangkap kat situ. dia bodoh-bodohkan Dia bodoh-bodohkan lah. Pundek saya kau memang pundek. Kalau kau tengok video ni, aku rasa kau antara yang paling pundek. Sebab apa? Engkau Paling muka kejam bodoh. tu kau bayangkan kalau aku minta maaf aku minta maaf. Kau bayangkan kalau ini situation tiba-tiba kau dapat tahu arwah meninggal, family kau ayah kau meninggal. Kau kena balik kampung sebab nak kena jaga mak kau lagi apa semua kan. Stress. And then kau punya boyfriend kau kat KL duk happy main dengan perempuan lain, pergi enjoy dengan perempuan lain perasaan semua kau? kan. Tapi yang masalahnya dia kenal family kau kan. Dia dah kenal kan? Dia dah kenal dengan family kau kan. Kau tengok, ya Allah, kau kejam tu. Tapi sorry aku tanya Lek maknanya lepas pada tu dia melutut apa semua kau terima dia. Kau still maafkan dia. Aku tak terima lagi. Aku dia tu memang aku maki je. Aku marah-marah dia apa semua. Aku baca cek lagi apa semua. Aku macam aku geram gila babi kau tahu. Aku macam aku gigi aku cakap kau apa yang kau buat. Aku cakap apa yang kau tak cukup ni. Apa yang kau tak cukup lagi dengan aku ni. Apa kau tak beritahu ini kawan I je sumpah. Kawan apa? Hai cinta morning setiap hari kau morning. Hai cinta doh. Kau nak bodoh ke budak-budak ke tu? Pasal- Hai cinta tu siapa yang hantar? Dia
Padahal laki tu tahu dengan aku. Dia Masalah tak? Okay, masalah ni sekarang laki tu pun ada girlfriend. Ni ceritanya dua-dua ni bingai lah. Dua-dua bingai. Benda Dua-dua kalau bingai. tak bertepuk sebelah tangan tak jadi. Betul. Kalau dua-dua dah tepuk sekali jadi. Kalau anda belakang kata tengok. at the first place Khalid cerita kat kita macam ni, aku rasa kita Weh, test dah ada gold digger test barulah. Gold digger test Khalid yang part 2 pula. Ya, Memang doh. kau tak at least kena ajar tu perempuan macam ni. Sebab apa? Sebab kita tak tahu lepas ni dia pergi buat kat siapa pula. Ya, doh, Kau ya, bayangkan Khalid ni orang kenal, ada orang kenal, mungkin ada orang tak kenal, tapi disebabkan engkau perempuan, kau couple dengan dia, engkau buat macam tu, kau ibarat kau burukkan Kau calar muka dia. Maruah Kau calar tu, muka dia tu. Dia ibarat macam kau macam pijak muka lelaki ni. Kau macam tak jaga langsung muka dia. Sedangkan lelaki ni pergi ambil kau kerja, pergi bawa balik kau kerja, apa lancau semua ni, jaga kucing kau apa lancau semua ni, tapi kau tak appreciate dia. So itu problem orang macam ni problem sebenarnya. Masalah bodoh dia. Orang-orang macam ni sebenarnya patut kena ajar. Tapi bukannya bertumbuk ke apa, bukan. Maksud aku kena ajar tu kena ajar dari segi adab, dari segi bahasa dia. Sebab kalau tengok chat, aku tak tipu lah. Aku memang tahu lah chat. Tapi sorry kita masukkan terus benda ni. Kita orang pernah sekali gaduh pasal benda ni. Okey, ada seorang lelaki ni, aku boleh cerita lah. Aku cerita santai tapi aku tak sebut nama. Kita orang Bros Gang, kita as a content creator. So bila ada orang yang komen tak best, orang komen cakap itu ini, lagi-lagi dia attack personal. Okay. So bila dia attack, time tu dia attack laki ni, attack personal Khalid. Okay, sebab Khalid melenting sikit lah dekat orang tu, sebab orang tu macam hina-hina kita. So laki ni datang, weh kau jangan sampai aku korek kau faham tak? Jangan sampai aku korek Dia punya cara cakap lelaki tu macam dia kenal. Yes. Macam dia kenal si ex Khalid ni. Yes. So bila kita orang tengok tu, kita orang macam apa tak dia gila. cakap macam ni ya? Sebab apa? Yang paling yang kita orang sakit hati sekali. Kita orang dengan lelaki tu kita tak marah pun. Kita boleh jadi kawan. Mungkin kita boleh jadi kawan. Tapi yang marahnya bila dia komen macam tu. Mula-mula kita orang memang nak maki lelaki ni. Tapi aku dah cakap dengan Khalid juga. Cakap Khalid, kau tak boleh direct dia, tak boleh marah juga. Kalau anda kata kau marah dia jadi tak best lah. Kau kena tanya awet kau sendiri. Betul tak Masa betul? tu. Betul tak betul? Aku dah tanya. Lepas tu dia melenting, dia cakap aku tak percaya dia apa semualah itu. Kau bayangkan tak percaya memang lah. tak percaya. Sebab apa? Okey, kita tak nak burukkan siapa-siapa. Cuma kita nak bagi tahu supaya korang ambil pengajaran. Kau faham tak? Bila kau buat sesuatu yang melampaui batas, sampai lelaki berani cakap jangan sampai aku korek. Kau faham tak? Ayat yang korek Dia- tu dia hantar gambar kan? Hantar gambar Dia apa buat semua macam buat ni macam tu. ni. So kau faham tak? Engkau perempuan. Yes, engkau yang ex Khalid ni. Kau faham tak? Berapa sikitnya maruah yang dia bagi dekat engkau. Kau tak respect diri kau sendiri doh. Itu je problem dia. Engkau sendiri yang tak respect kau punya muka ke tak? Engkau sendiri yang calar muka kau Aku sendiri. daripada awal aku kenal sampai sekarang tak pernah nampak dia respect aku. Respect kerja aku, respect cara aku. Tapi sebelum ni pun kita orang pun ada macam tak suka ke dengan cara Khalid. Sebab kadang-kadang Khalid tengah shoot tiba-tiba nak kena ni lah, lari-lari kejap kan. Kita tengah nak buat kerja ni Ya, kan. tu. Tapi faham lah sebab sayang apa semua kan. Tapi macam dalam hati aku macam tak sedap lah Tapi macam ni. bila reflect engkau buat macam ni kat dia, kita orang rasa sakit hati. Ha. Kau bayangkan dia sanggup tinggal kerja, kita orang ni ada 4 orang pergi ambil engkau untuk balik kerja. Kau faham tak? Untuk hantar kau balik rumah Tak tahu doh kenapa dia panas macam ni. Aku rasa hari-hari barang- bro. Aku tak tahu lah siapa lelaki lepas yang dapat dia. Aku tak tahu. Good luck lah bro. Good luck. Good luck lah bro. Good luck. Aku ingat last dia cakap aku ni miskin lah. Dia kata dia dah tak tahu asal dia nak maki aku. Dia kata aku ni miskin. Aku ni dia je selalu tampung kau pelancau semua. Aku macam apa kau tampung aku? Aku tak pernah dapat apa-apa daripada kau. Cakap baju satu lah itu Dia lah. cakap miskin, dia cakap ayat macam mana? Kau tu dah miskin. Kesian siapa dah Ini perempuan dapat kira kau dah break dengan dia ni? dah break lah. Dia kata macam tu Ush, Perempuan kata perempuan. Aku sebenarnya aku tak ada masalah dengan kau, tapi mungkin disebabkan kau buat masalah dengan member kita orang. Kita orang bukan nak backup member kita orang. Mungkin kita orang tak dengar sayang kau. Tapi tak apa. Benda ni Khalid bercakap berdasarkan bukti. Ada bukti Ada tu. bukti semua. Khalid tak buat cerita. So bagi kita orang salah satu benda yang paling fucked up. And kau bayangkan Lepas tu satu lagi Dek, punca yang sangat aku tak boleh terima, Khalid balik kampung jaga mak tu. Jaga mak. Kau tahu kalau dia kahwin sekali macam mana dengan kau pun, engkau tu bini je tau. Mak dia tu syurga kat bawah kaki mak dia tu. dia tak appreciate lah tu, senang kata. Kita orang tahu apa ending dia apa semua, tapi kadang-kadang kau faham tak, sebagai kawan kita rasa sakit hati bila orang ni pijak kita punya kawan buat dengan keadaan macam ni. Kau faham tak? Maknanya benda ni macam kita Bros Gang doh. Ya, doh. Kita content yang creator. start benda ni, Kita ada YouTube. Kita buat pasal hubungan. And bila jadi macam ni, kau bayangkan tiba-tiba kawan kau si perempuan ni, kawan kau cakap dengan kawan kau, laki dia buat gold digger test apa semua konten semua. Awet Tapi ni cuma. awet macam ni. Awet pergi sini. Confirm aku yakin confirm ada orang mengata macam tu. Sebab itulah ada berani lelaki ni komen macam tu. yes. Kita Lepas komen daripada macam jadi tu. tu aku dah terfikir lah. Maknanya apa yang lelaki tu cakap takkan dia nak cakap saja-saja. Tiba-tiba kau nak maruah pasal aib tu semua, tiba kau nak komen macam tu kan. Takkan tak ada benda ni sebenarnya benda betul tau. Ya. Ya, Ya, pasal lepas tu okey, kau lepas pada buat tu kau ada get back dengan dia kan?
Aku Debek kejap lah. Aku bagi dia peluang kedua lah. Kau tengok dia bagi kau peluang kedua, tapi walaupun kau bagi peluang, kau jujur lah, kau still lagi tak boleh lepas benda tu, betul tak? Dengan apa yang dia tahu. Aku memang tak ada feeling. Aku bagi peluang kedua tu sebab aku nak try balik. Aku nak fix balik lah. Macam aku nak cuba balik ada perasaan tu apa semua. Tapi Engkau yang nak fix balik tau. Bukan dia. Mungkin dia minta maaf. Sekadar minta maaf, dia minta bapak maaf best. dia. Satu je yang aku paling tak puas hati sekali, dia tipu, dia buat tahlil arwah mak dia. Ya Itu tu. salah satu benda yang paling bodoh. Kalau anda kata kawan-kawan kau sendiri tahu kau tipu pasal benda ni, kawan-kawan kau pun fuck kau sendiri. So, Tak tahu mesti kalau kawan-kawan kau dia cakap kau bodoh juga. Aku yakin lah benda tu. Sebab kita tak ada sebut nama dekat sini, cuma tak kisahlah korang kat luar sana yang tengok video ni, macam contoh kisah Yang tahu, Khalid. Yang tahu tu tahulah, tapi cuba kau letak tempat kau dekat tempat Khalid. Kita orang bukan nak buat video ni untuk kita santai, kita borak pasal pengalaman apa semua. And Sebab benda ni pun hampir-hampir buat kita orang gaduh kat sebenarnya. Almost buat kita gaduh kat sebenarnya. so that's why kita kalau boleh kita nak make sure semua orang okey lah. Macam contoh sekarang apa yang kita boleh nampak kat Khalid, kita appreciate doh pasangan kita, appreciate doh. Kau bayangkan Khalid ni sampai ambil kereta nak senangkan kau untuk pergi ambil kerja, balik kerja apa lancar semua ni ada. Dia ada satu effort yang dia buat macam tu untuk kesenangan kau juga. Tapi disebabkan kau tak appreciate lah. Lepas tu, Tak appreciate benda ni. tak ada give and take lah. Lid. Tak ada give and take. Dia cakap kat aku, dia tahu aku minta duit lah, isi minyak apa semua kan. Lepas tu dia bagi aku duit RM50 tu isi minyak. Lepas tu dia tahu aku kerja. Dia tu ingat aku pergi syuting semua. Lepas tu aku macam tak ada masa nak dia ambil dia kejap kan. Dengan syuting aku cakap dia faham lah sikit dengan syuting tu. Lepas tu dia bising aku. Dia macam maki-maki aku apa semua. Lepas tu dia cakap, Datuk buat apa bagi RM50 untuk ambil air. Macam buang masa je lah. So maknanya kau gunakan Khalid. Sekejap, kau transfer balik tak? Tentu aku memang mental gila babi. Aku cakap, ambil balik duit kau ni. Aku cakap, Bagus, ambil balik. bagus. So bagi aku macam tak, maknanya at the first place Tak masalah time tu yang RM50 tu lepas dah kantor pun semua tau. Ya Allah. Aku ingat dia macam nak berubah lah perangai dia daripada awal sampai kelakar udah perempuan ni. Lepas tu masalah lepas dia dah kantor dengan aku tu pun perangai dia pun macam Sama ke? aku tak tahu pun. Tapi benda RM50 kau nak ungkit susah tu sebenarnya. Maknanya kat situ, maknanya kau gunakan Khalid untuk ambil kau pergi kerja je. Lepas tu commission kau cakap ke Khalid kau tu dalam miskin. Kau RM50 pun kau nak berkira. Kita tak nak attack kau, tapi kau patut tahu sebenarnya benda ni tak patut berlaku. Benda ni tak patut berlaku. Dia bagi second choice dekat kau, second chance untuk kau, tapi kau buat macam ni. So pada audience yang lain lah, audience yang lain kau dengar cerita ni kan, kau kena ingat doa apa-apa pun girlfriend nombor 2 sel. Yang penting family, itu yang first. Lepas tu kau kena respect each other. Yes. Respect each other. So Respect last kerja word lah, last word atas apa benda yang berlaku ni, apa yang kau nak cakap lah sebagai pasangan lah, pengalaman kau. Last word lah sebagai pasangan. First thing family lah. Kalau apa-apa saya dengan girlfriend dia, dengan boyfriend dia, kalau macam ada isu ke apa pasal family, kau family dulu. Tak apa. Kau explain je. Yang kedua, respect lah. Respect each other kan. Respect. Maksud dia macam kalau kau kerja, aku respect kau kerja. Ya, Kalau aku doh. kerja, kau respect aku kerja. Kalau aku dengan family, kau respect aku dengan family. Betul. Sebab apa aku balik kampung dengan family, kau kena respect benda tu. Sebab aku Betul. pergi bukan saya saja. Lepas tu kau anak lelaki Lid. Aku nak lelaki, aku ada tanggungjawab aku sendiri. Yes. Semua ada tanggungjawab. So at least kau respect lah. Kau faham kan. Itulah macam kau kena respect each other apa semua. Jangan, yang penting jangan curang lah. Itulah jangan curang. Curang tu, ini dah consider curang lah. Itu 6 bulan apa yang kau kantoi Lid? Apa yang tak nampak? Apa yang tak nampak kita tak tahu. Itu tak tahu. Wallahualam lah, mungkin ada orang-orang yang ada terlibat dengan ex dia ke apa. Kalau korang nak share ke apa, korang DM je kita orang. Yang paling aku sakit hati dia kan, yang paling aku sakit hati, dia dah kenal lu Mak Khalid. Dah kenal? Dia dah kenal lu, dah kenal family And Khalid. dah plan dah kan sebelum ni? Dia orang dah plan, dah beli macam-macam kan sebenarnya kan. Itu pun mungkin. Dia macam mana lah? Macam, okay, kalau kau tengok video ni lah, aku dengan Anik kat sini, kita sebagai kawan lah. Macam kau dengan kawan kau mesti backup kau. So aku dengan Anik sekarang ni, kita tak nak backup Khalid ke apa 100% tak nak. Tapi kita stay on the relevant track. Yang mana Khalid bercerita semua ada bukti. And kita orang dah tengok bukti tu. Kita orang dah tengok. Kita dah tengok benda tu. And kita orang cakap kat Khalid, Lid, apa yang bukti kau ada ni, kau simpan. Sebab apa? Sebab benda ni bukan salah kau. Mungkin Sebab ada kelemahan Khalid. Lepas tu kita tak tahu in future dia buat apa Betul, ni. So betul. kalau in future kalau kau Yes. buat apa-apa pun, kita dah ada bukti. So tak ada masalah lah. So benda-benda macam ni kena fikir lah. Fikir pakai otak. Aduh. Dengan kau type, kau cakap miskin, kau hina anak orang macam tu. Kau siapa nak hina anak orang macam tu? Engkau pun tumpang dia tau. Kau kena ingat benda tu. Benda ni kadang-kadang biar kita miskin tak ada duit. Janji kita jangan Janji miskin, kita ada maruah. Adab. Yes. Adab bro, ni tak ada adab. So aku harap lah dia kalau dia tengok video ni, aku harap dia sedar. Aku jelas lah. Aku cerita kat mak aku yang kemudian dengan dia. Mak aku sebab apa aku cakap dia cakap aku miskin apa semua. Aku kira mak aku tak marah pun. Mak aku tak marah dia. Mak aku cakap tak apalah nak buat macam ni. Macam tu. Kira dia tak boleh nak buat apa lah kan. Itu still mak kau tak mengeluarkan kata-kata yang dia keluarkan. Kau faham tak? Bagus dulu apa yang kau buat sekarang ni bagus tu. At least sekarang ni kau dah ada kereta ya. Kereta tu Korang kereta boleh atas nama jalan, kau. apa semua. So kau fokus diri kau je lah. Yes. So apa yang korang boleh nampak hari ni ialah kita share something yang kita boleh sama-sama belajar. Betul. Macam even though case Khalid aku boleh apply kepada pasangan aku, and case Anik kita boleh apply apa semua. Case aku family
kita semua boleh apply. Sebab macam even kita pun macam masalah-masalah kita orang yang lepas kan, macam diorang cari cerita apa semua. So benda tu aku akan fikir ke aku tak boleh buat macam ni, aku tak boleh buat macam ni. Macam tu juga korang. Macam tu juga kita nak buat kat korang. So apa-apa pun guys, itu saja kita dah panjang. Kalau anda kata korang, kalau anda kata korang rasa korang minat kita orang borak santai macam ni ke, ataupun satu hari nanti kita nak ada tetamu ke sampai santai macam ni. Kita bawa tetamu, kita bawa audiens kita seorang dua kan. Kita yang nak bercerita pasal ni. So tapi janji kalau macam ni tak boleh sensor muka dia. Betul. Kita tak boleh sensor muka. Siapa nak bercerita kita tak boleh sensor muka. So apa-apa pun guys, make sure kalau korang suka dengan apa video yang kita buat hari ni, untuk korang komen, please nak lagi. Kita orang akan buat kalau korang suka. Kalau anda kata video ni capai 100,000 view, 200-300,000 view, insya-Allah benda tu akan bagi kita semangat untuk kita buat banyak lagi video macam ni. So apa-apa pun guys. Yang penting jujur lah. Jujur. Dia nak bagi jujur. Itu je. So apa-apa pun guys, itu saja guys. Kita jumpa next. Kalau anda kata aku dah lama tak cakap benda ni. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa like video Bros Gang TV. So apa-apa pun baby jadikan pengajaran. Ciao.